kos barang untuk dijual. Tolak inventory akhir, kita dapat kos jualan. Cikgu. Ya saya. Kehadiran isi dekat mana? Dalam chat ke? Nanti kejap saya ni kan. Malam tadi saya lupa nak prepare siap-siap. Dah ke? Boleh saya pergi pada yang soalan yang kedua, A2? Kadar pusing ganti stok. Boleh. Saya pergi pada yang kedua ya, kadar pusing ganti stok. Kadar pusing ganti inventory. Okay, formula dia, ingat kadar pusing ganti inventory. Ingat ya, formula-formula ni awak kena hafal sebabnya dalam account dia tak macam maths. Maths dia bagi formula, tapi kalau account dia tak bagi formula. Okay, jadi ni kena ingat formula dia, kos jualan bahagi dengan inventory purata. Okay. Jadi bila awak buat macam ni dia nilai sekurang-kurangnya kalau katakanlah tiba-tiba awak tersalah ambil amount ke, atas ni salah pengiraan ke, sekurang-kurangnya awak dapat markah kat sini lah . Okay. Kos jualan dia ialah 154,000. Okay, manakala inventory purata dia ialah inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2 . Jadi ni saya ambil inventory awal ialah 15320. Tambah inventory akhir. Lepas tu kita bahagi dengan 2. Okay, jadi bila awak kira dapat jawapan dia dapat 11, betul? Betul tak? Dapat 11. Betul cikgu. Jadi kita tulis 11 kali. Maknanya dia tukar dia punya stok tu sebanyak 11 kali sepanjang tahun tersebut . Ada sesiapa yang jawapannya betul? Ya cikgu. Seorang. Yang lain? Yang lain buat tak? Aduh anak-anak, yang lain awak buat tak? Buat cikgu. Buat. Ni Yogananda ada tak dalam ni? Ada cikgu. Ya. Kalau tak faham tanya Yoga. Ya cikgu. Okey. Setakat ni okey ke Yoga? Ya okey cikgu. Ya saya nak tengok anak saya punya link.
Dah? Boleh saya pergi pada soalan seterusnya? Boleh. Boleh cikgu. Ni sepatutnya kalau awak dah bagi awak punya jawapan, kita bincangkan atas jawapan awak je. Okey, kita pergi pada nombor 3. Nisbah semasa Nisbah semasa, siapa ingat dia punya formula? Aset semasa bahagi liability semasa. Okay, very good. Aset semasa bahagi dengan liability semasa. Okay. Jadi sebelum tu kita kena tengok dulu yang mana satu aset semasa. Waalaikumsalam. Kita letak gambar. Yang okay, agaknya pukul 12. Tak jadi pukul 10 saya kelas tak? Tak apalah. Saya tunggu bersama-sama dulu Okey, aset semasa, apa dia punya aset semasa? Iaitu pertama ialah inventory akhir. Okay, inventory akhir dia kalau awak tengok berapa amount dia ialah 12,680. Okey, apa lagi inventory, aset semasa dia? Akaun belum terima. Okay, very good. ABT, saya tulis sini ABT ABT. Kesha ada yang jawab, yang lain tak ada. Itulah. 2, 3, Kenapa Kesha je yang menjawab, yang lain mana? itulah, ni budak 5 wira pun dah senyap je. Okey, kemudian apa lagi? Aset semasa. Tengok pada soalan. Mana soalan dia tadi? Bank. Okay, very good. Bank kan? Bank dia sebanyak 22,400 Lagi? Insurans prabayar. Okay, very good. Insurans prabayar. Insurans prabayar ialah sebanyak 800. Lagi? Kadar bayaran prabayar. Okey. Yang lain kenapa tak respons? Kadar bayaran prabayar iaitu 300. Lagi? Ada lagi tak? Kelas, ada lagi tak aset semasa? Tak ada cikgu. Okey, jadi kita dah boleh total up Jadi amount dia 59,300. Ini untuk dia punya aset semasa. Kita tengok pula liability semasa. Okay, apa item liability semasa dia? Perabot. Perabot? Akaun belum bayar cikgu. Ya, akaun belum bayar. Perabot tu aset bukan semasa. Dia bukan liability sebab dia punya order. Awak kena ingat liability ni maknanya hutang awak pada pihak orang lain. Pada pihak lain, pada pihak luar Okay, jadi ni akaun belum bayar. Yang ni tadi betul. Iaitu 27,100. Ada lagi tak? Tak ada cikgu. Itu satu je kan? Okey, jadi kita boleh tunjuk kat sini. Sama dengan ambil ni, amount ni. Tu yang ni, amount dia yang ni. Dia bahagi kan? Okey, tapi yang ni awak letak kepada 2 titik perpuluhan saja Okey, and then bila nisbah kena ingat awak kena buat RM2.19 nisbah 1. Sebab yang ni nisbah.
Jadi kita kena letak macam tu belakang jawapan dia. So far ada apa-apa nak tanya? Boleh tak? Okey, seterusnya kita pergi pada pulangan atas modal. Yang ni boleh tak ada apa-apa nak tanya Jadi setiap bawah tu awak tunjukkan jalan kira dia. Saya pergi pada yang nombor 4. Yang nombor 4, pada tahun kewangan manakah? Pulangan atas modal. Pulangan atas modal, apa formula dia? Untung bersih Untung bersih bahagi modal awal. bahagi dengan modal awal. Lepas tu Darab 100%. darab 100 sebab kalau kita tengok semua nisbah keberuntungan dia jawapan dia dalam bentuk peratus. Darab 100 Jadi kita tengok untung bersih dia berapa? Sekejap. Jadi saya tak sama dengan kat sini. Untung bersih dia adalah 27,600 bahagi dengan modal awal. Modal awal pun dia dah bagi iaitu 120,000. Didarab dengan 100. Jadi kita dapat kita dapat jawapan dia ialah 23%. Yang ni kita kena letak tanda peratus Kalau ada perpuluhan pun awak letak 2 titik perpuluhan saja. Okey, so far ada apa-apa nak tanya? Okey, jadi kita buat perbandingan Pada tahun ke manakah menunjukkan jualan yang lebih laris? Tahun 20X5 ke? Kita tengok pada soalan ni, saya besarkan sikit. Allah Akbar, besar sangat. Kan? Pada tahun kewangan manakah perniagaan menunjukkan jualan yang lebih laris? Dan apakah alasan anda? Okey, kalau kita tengok tadi nisbah semasa, soalan yang ni tadi, nisbah semasa dia adalah 2.19. Manakala masa 20X5 ialah 3 nisbah 1. Okey, pulangan atas modal pula yang tahun ni kita dapat 23%. Manakala 20X5 adalah 20%. Kadar pusing ganti inventory yang tadi 11 kali, yang ni 9 kali. Jadi macam mana kita nak tengok jualan yang lebih laris? Kelas, saya nak minta awak buat perbandingan ni. Mana satu? Macam mana kita nak tengok jualan dia? Nisbah semasa dia kena mengena dengan jualan tak? Kelas, anak-anak yang awak tidur ke? Ni Kesha seorang je, yang lain tidur ke atas katil ke apa ni? Anak-anak sayang, oi. Hello? Ya, cikgu. Slow je yang lain tu. Bukalah mic, cikgu nak dengar. Okey, tak buka kamera tak apa, tapi buka mic. Okey, jadi macam mana kita nak buat perbandingan tentang jualan? Boleh tak kita gunakan nisbah semasa? Sebab nisbah semasa, apa formula dia tadi? Aset semasa bahagi liability semasa. Adakah dia menunjukkan tentang jualan kita? Tak. Tak ada. Jadi kita boleh tak guna ni? Tak boleh ke? Nak bandingkan jualan, tak boleh kan? Pulangan atas modal. Pulangan atas modal menunjukkan apa? Dia punya untung kan?
Dan kita tengok 20x6 untung dia pelanggan atas modal adalah 23%. Okey, manakala yang ni 20%. Adakah itu juga menunjukkan jualan kita lebih laris? Tak. Okey, tak juga kan sebab dia untung bersih bahagi dengan modal awal. Okey, kadang-kadang dia ada apa kata modal ni pun kadang kalau misalnya modal kecil, okey dia boleh nampak dan untung lebih banyak. Kadang-kadang dia boleh menunjukkan pelanggan atas modal yang lebih tinggi lah. Okey, kadar pusing ganti inventory tahun 20x6 ialah 11 kali, manakala tahun ini adalah 9 kali. Adakah ini menunjukkan jualan itu lebih laris? Tak. Sure? Pasti ke? Ya cikgu. Sebenarnya yang ni yang menunjukkan jualan kita laris kan? Ya. Betul tak? Sebab bila lebih banyak kali kita lebih banyak kali kita tukar kita punya inventory, macam contohnya kita tengoklah kita buat perbandingan katakan macam di Giant ataupun Tesco, kita bandingkan juga kedai-kedai di kampung-kampung yang kadang-kadang kita pergi mungkin yang kedai tu ramai kurang orang, kadang kita tengok barang dia pun berhabuk. Jadi kalau kita bandingkan dua kedai tu kan, jadi awak tengok kedai yang berhabuk tu dia punya pelanggan ramai tak? Hello, Assalamualaikum. Kejap Kak, saya pun sebenarnya tadi tak update lagi, saya tunggu cikgu ni jap. Sekejap Kak, saya cek balik. Alright, bye. Macam yang tak ada ni. Okay. Amalina. Sekejap ni Cikgu Amalina sambung soalan yang B. Okay, semua masih ada dalam kelas? Tak ada jawapan pun. Cikgu. Ya. Ada. Okay, sekarang kita sambung yang B. Pada tahun kewangan manakah perniagaan menunjukkan jualan yang lebih laris? Berikan alasan anda. Okey, sekarang kita ada tahun 2016, 2015. Okey, ada 2 tahun. Jadi pada tahun kewangan manakah menunjukkan jualan lebih laris? Ada yang dah buat belum? Dah cikgu. Okey, Kesha je aku dengar suara ni. Yang lain mana? Okey, kalau Kesha, jawapan awak tahun bila Kesha? Saya tahu betul ke salah cikgu, tapi saya buat okey, kita bincang. saya buat 20x5. 20? 20x5 2015. Kalau pada tahun 20x6 2016, okey, berapa jumlah jualan dia? Kelas. Ya cikgu. Berapa jumlah jualan untuk 2016? Hello. Hey. Soalan cikgu ni jawapan ada dalam kertas soalan. Tak ada respon pun. Berapa jumlah jualan 20x16? 224,700. Okay, 224,700. Okay, good. Berapa pula untuk 20x5? Untuk 20x5 ni dia tak dalam soalan. Awak kena cari dulu berdasarkan formula yang dia dah bagi. Betul? Betul.
Okey, awak tengok dalam 20x5 kita ada nisbah semasa, pulangan atas modal, kadar pusing ganti inventory. Yang mana satu awak boleh dapat item jualan. Di antara tiga formula ni, yang mana satu ada menggunakan item jualan. Kadar pusing ganti inventory. Kadar pusing ganti inventory. Okay, good. Apa dia format untuk kadar pusing ganti inventory? Kos jualan bahagi inventory purata. Kos jualan bahagi dengan inventory. No, inventory apa? Inventory purata. Inventory purata. Okay, inventory purata dapat macam mana? Inventory air. Inventory itu inventory air tambah Inventory inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. Okey. Kesha, cerita sikit macam mana awak dapat ni? Yang mana cikgu? 7B. Macam mana awak tahu? Sorry. Macam mana awak tahu 2x5 ni lebih tinggi? Sebab saya bandingkan dengan dia punya bayaran dengan kecekapan dia membayar akaun belum bayar. Pembayaran dan kecekapan? Kecekapan dia untuk membayar akaun belum bayar. Dah Kak? Okey. Okey, awak dapat tak nilai berapa dia punya jualan? Kak, saya tak erti gunaan ni Kak. Kalau atas bawah 2 jari, kalau nak pergi slide lain 3 jari. Ke kanan ke kiri. Macam ni. Scroll atas bawah macam ni kan? 2 jari Okey. Kejap saya nak tengok balik jap. Okey. Untuk tahun 2016, kadar pusing ganti stoknya berapa? Pusing ganti inventory. 11 kali. 11 kali. Okey. Lepas tu untuk tahun keuangan 2015 pula kadar pusing ganti inventory ialah 9 kali. 9 kali. Okey, di situ kita tengok perbezaan dia. Kalau 2016 11 kali. Okey, awak awak beli stok baru, awak order stok baru. Manakala tahun 2015 pula hanya 9 kali sahaja awak order stok baru. Jadi kalau kita buat perbandingan di antara 11 dengan 9. Okey, dari situ pun awak boleh nampak yang mana satu, maksudnya kalau yang 11 ni jualan awak tu lebih tinggi sebab awak perlu banyak kali order, 11 kali order. Tapi tahun 2015 awak cuma order sebanyak 9 kali. Di situ pun awak boleh nampak, faham tak? Kalau yang banyak kali order maksudnya dia lebih banyak kali jualan. Betul tak? Betul No. cikgu. Betul Ibu. Okey, bolehkah untuk B? Boleh cikgu. Ada soalan tak? Ada yang masih tak berapa clear lagi untuk B ni? Ke semua faham dah? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. 5 Cemera, 5 Wira, ada?
Ada Kena ke ada? suruh on camera semua ni. Tak ada yang tidur ni. Ramai ni dalam ni. Yang menjawabnya cikgu dengar suara Kesha dengan suara seorang lagi budak lelaki. Yang lain tak ada pun dengar. Okey. Kalau dah tak ada apa soalan ni, kita balik kepada soalan nombor 8 Boleh? Boleh ke boleh? Ada sikit lagi suara orang lain aku dengar. Okey, soalan nombor 8. Rekod perakaunan firma Badli. Okey, pada 30 Jun, modal awal, inventory purata serta jualan. Okey, maklumat tambahan, firma menambahkan harga kos semua barang sebanyak 25% untuk mendapat harga jualan. Belanja firma 15% daripada jualan. Okey, yang pertama, hitung kos jualan. Okey. Diorang datang kembali ya. Okey, yang tadi B tadi boleh macam saya kata tadi, perbandingan antara Giant Tesco dengan mungkin kedai-kedai yang dekat kampung tu kan. Giant Tesco kita tengok dia jualan dia lebih laris, jadi dia lebih kerap tukar dia punya barang dia. Sebab tu kalau kena pergi Giant Tesco kita jarang jumpa tengok dia punya rak-rak dia tu berhabuk. Tapi kenapa kalau kita balik kampung, kedai dia tu tak ramai orang macam orang kat Tesco, dia sempat berhabuk. Maknanya dia jarang tukar dia punya stok. Jadi kita bandingkan Giant Tesco dengan kedai kat kampung tadi, dah tentu jualan Giant Tesco tadi lebih banyak kan. Okey, boleh ya? Boleh faham ya tadi penerangan Boleh. saya dan Cikgu Amalina tadi? Okey, kita pergi soalan nombor 8 tak buat tak? Buat cikgu. Buat jadi saya bincangkan juga sekali. Okey, dia tulis kat situ maklumat berikut dia ambil pada rekod perakaunan firma Badli. Okey, jap. Saya tengok pada soalan dia. Modal dia bagi ialah 60,700, inventory purata 5,100, jualan 83,000. Jadi dia suruh kita kat sini maklumat tambahan dia, firma menambahkan harga kos semua barang sebanyak 25% untuk mendapatkan harga jualan. Manakala belanja firma ialah 15% daripada jualan itu maklumat tambahan dia. Jadi kita mula dia suruh kita cari kos jualan. Okey, saya pergi pada ni tadi soalan 7. Manakala soalan 8, buat kat sini. 8 jadi soalan 8 dia kata mula-mula dia nak kos jualan. Saya besarkan sikit supaya boleh nampak Sebab kadang dia di antara awak yang pakai telefon yang mungkin dia punya skrin kecil kan. Okey, kos jualan. Kos jualan kita kira yang macam okey, soalan dia, kos jualan dia bukan macam tu. Okey, dia bukan kena buat macam ni lah, dia lain sikit soalan dia kat sini. Okey, dia kata kos jualan, kat situ dia kata nombor 1, firma menambahkan harga kos semua barang sebanyak 25% untuk mendapat harga jualan. Okey, jadi daripada kos dia tu ditambahkan 25% untuk mendapatkan harga jualan. Jadi kita tahu kat sini harga jualan dia ialah sebanyak 125%. Okay, agak-agak siapa yang tak faham macam mana saya boleh dapat 125%? Saya tak faham cikgu. Okay. Okay, good. Awak tanya. Okay, saya terangkan semula lah ya. Okay, dia kata kat sini, kita tengok ayat dia ni firma menambahkan harga kos semua barang sebanyak 25% untuk mendapat harga jualan. Maknanya kita anggapkan bahawa kos dia tu sebanyak 100%. Jadi dia tambahkan, dia kata 25% untuk mendapat harga jualan. Jadi bila kos dia 100%, tambah dengan 25%, jadi harga jualan adalah 125%. Boleh ikut? Sebab ayat dia kata ni menambahkan harga kos semua barang sebanyak 25%.
Jadi daripada harga kos untuk mendapatkan harga jualan. Jadi boleh fahami kenapa saya kata kat sini harga jualan dia 125%. Kita tak tahu berapa harga dia, tapi sekarang ni dia punya percentage daripada harga kos tu dia jadi 125%. Boleh faham ke tak boleh faham? Ke nak saya ulang balik? Boleh faham cikgu? Saya tak boleh faham cikgu. Ya, tak boleh faham Jadi, katakanlah saya tulis kat sini lah senang. Harga kos kita tak tahu berapa. Tapi dia 100%. Sebab kat sini dikata firma menambahkan harga kos semua barang sebanyak 25%. Kita anggapkan bahawa harga barang tu 100%, kemudian kita tambahkan 25%. Okey, jadi dia punya untung dia 25%. Jadi total harga jualan dia dapat 125%. Saya tunjuk macam ni, boleh faham tak? Hello? Boleh Boleh. Jadi faham Sebab kalau misalnya kalau dia kata dia untung 25% daripada harga jualan, itu dia jadi lain. Harga jualan dia yang jadi 100%. Sini 25, sini jadi 75. Tapi sekarang ni dia kata dia untung 25%. Harga kos dinaikkan sebanyak 25%, maknanya pada harga jualan lah untuk dapatkan harga jualan. Okey. Jadi kita dah tahu bahawa jualan dia ni tadi adalah 83,000. Kan daripada soalan kita nampak dah kat sini ialah 83,000. Jadi macam mana kita nak dapatkan kos jualan? Harga kos ataupun kos jualan ni sebenarnya. Macam ni kita nak dapatkan ni. Jadi kita anggapkan kat sini 83,000 adalah bersamaan 125%. Jadi kos jualan dia tu adalah 100% kan. Jadi macam mana kita nak kira? 83,000 kita bahagi dengan 125. 125. Saya betulkan balik lah. Jualan jualan. Jadi bersamaan 83,000 tadi. Bahagi dengan 125, kemudian kita darab balik dengan 100. Sebab 83,000 ni bersamaan 125%, jadi kita nak dapatkan 100 balik, jadi ni bahagi ni dapat ni darab ni. Sorry. Okay, jadi saya dapat harga jualan dia ataupun kos jualan dia. Bahagi darab. Okey, jadi kita dapat kos jualan dia sebanyak 66,400. Okey, ada apa nak tanya? Boleh? Boleh cikgu. Boleh saya pergi pada soalan seterusnya? Boleh cikgu. Ni nanti kan saya sharekan jugalah benda lah ni dekat dalam Telegram, jadi awak boleh cross check balik Okey, yang B dia suruh cari kita untung kasar. Macam mana nak cari untung kasar? Jualan pula dengan Kos jualan. yes, betul, kos jualan. Okay, jualan dia tadi adalah sebanyak 83,000. Manakala kos jualan dia dah dapat tadi 66,400 kan? Kalau dia pergi mana saya boleh audit terus tak? Boleh audit terus kalau dia pergi mana kat dasar.
Tak banyak kan, tak banyak belanja kan. Sekejap dia tu. Tak selalu dia masuk, tak tengok. Tak tengok voucher je. Voucher tu ada receipt mahal dah kata. Okey, dapatlah 16,600 Ini dia punya nama dia. Untung kasar ya? Okey. Kita Nanti akak buatkan borang kehadiran dia. jadi Okey. Alright, lepas tu kita tengok pula kadar pusing ganti inventory. Okey, yang ni ada apa-apa nak tanya? Ni senang je kan? Ya, cikgu. Okey, kadar pusing ganti inventory. Ya Allah. Sama dengan kadar pusing ganti inventory. Okey, apa formula dia? Kos jualan bahagi inventory purata. Okay, kos jualan kita bahagi dengan inventory. Okay, jadi kita dapat kos jualan dia tadi yang atas tu ialah ni. Ni kos jualan dia kan. Manakala inventory purata dia dah bagi 5,100 kat situ. Okay, jadi kita dapat bahagi ni. Okey, yang ni biasanya kita akan bundarkan. Okey, jawapan dia 13.02, jadi kita dapat bersamaan dengan 13 kali Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey lah, kemudian dia suruh buat untung bersih. Untung bersih, kalau awak tengok untung bersih macam ni dia kata ni, kita tengok pada soalan ni. Belanja firma ialah 15% daripada jualan. Kita tadi dah dapat untung kasar. Jadi untung kasar ni kita cari 15% dapat jualan. Kita tolakkan, jadi kita boleh dapat untung bersih. Dan kalau awak tengok dia tak ada apa-apa hasil lain, jadi dia tak perlu tambah lah. Okay, jadi saya buat kat sini lah ambil daripada untung kasar. Okay, kalau ada hasil, tambah hasil. Saya tulis je lah kat sini walaupun bendanya tak ada. Okay, lepas tu tolak dengan belanja. Okay, tapi belanja dia sekarang ni, dia kata jualan 15% daripada jualan. Jadi jualan dia tadi ialah 83,000. Darabkan dengan 15%. Jadi kita dapat berapa? Satu, 2, 4, 5, 0 Untung kasar tadi saya ambil kat atas. Untung kasar dia, hasil dia tak ada. Jadi saya dapat untung bersih Saya tolakkan je lah. Okay. Sebab saya dia baca ada parent forward Ini untung bersih dia. Pihak naskah akan bagi less 50% kalau bayar kan? Betul. Okay. 50% tu per person lah, per budak lah, bukan per parent kan. Kalau dia ada dua-dua lah. Okey, benda tu boleh tak forward ke sana? Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Kenapa kena ada untung kasar dengan hasil? Ni memang formula dia. Kalau kita nak cari untung bersih, sebab untung kasar tadi kita dah cari kan. Jadi untung kasar tambah hasil tolak belanja. Sekejap saya bukakan dia punya format.
Kan? Memang kalau tempat lain tu saya tak pasti. Tempat lain tu kalau tak hantar tak bayar. Ya. Itulah. Kita nak kena terangkan sebab benda ni melalui WhatsApp ni benda tak rasmi. Jadi kalau ada bertulis ke ataupun saya boleh bincang dengan penulisan, kita tengok macam mana. Kalau saya sedang je, sebenarnya kan masukkan nama cikgu memang betul tak hantar anak selepas tahun 2021 dia kena bayar. 50% lah. Kalau boleh 50% lah sampai fully. Okey, ni penyata kewangan milik ikan tunggal Dan kita itu paling tidak. Alamak, saya dah kena guna ni. Tapi kalau betul yang tak nak hantar anak 2021 daripada tahun 5 tak nak hantar, ya tak payah bayar dan keluar nama jangan hantar. Lupa pula nak copy and paste Okey, kalau tengok ni dia punya format lah. Kalau awak tengok selepas untung kasar, tambah hasil, tolak belanja, jadi dia dapat ni. Untung bersih atau rugi bersih. Kalau dalam soalan ni dia dapat rugi bersih ni. Okey. Ingat untung kasar, tambah hasil, tolak belanja, dia dapatlah ni. Okey, boleh? Itu memang formula dia. Nanti kan saya cuba bagi dia punya formula dia yang ni lah. Jadi boleh tak pendaftaran tu berapa? Okey. Apa dia kena bayar? Ni sebenarnya masa awak hujung form 4 hari tu ada belajar rasanya Cikgu Baiti ada ajar penyata kewangan milik ikan tunggal kan? Dengan Cikgu Amalina, betul tak? Betul cikgu. Dua-dua kelas ada belajar dah Cuma antara awak ingat tak ingat je lah. Sebab selalunya kita belajar ni dalam kelas bersemuka. Cikgu boleh tekankan kalau awak tak ni. Kalau misalnya, yelah saya pun faham bila kita PDPR ni susah sikit. Cikgu, lepas tu bila pun awak tak hantar kerja, cikgu pun tak tahu awak punya progress macam mana. Okay, jadi sepatutnya awak dah hafal format tu Okay, lepas tu kita tengok last sekali pulangan atas modal. Okey, pulangan atas modal kalau kita tengok iaitu untung bersih bahagi dengan modal awal darab 100 Jadi maknanya yang banyak jadi kita tengok jadi untung bersih dia tadi dari wali so dia tak nak bayar. Dia tak nak bayar dia belum bayar. Cuma tak ada seorang mau bayar. Kemudian modal awal dia ialah 60,700. Darab 100. Buat surat je. Jadi buat surat bagi pada parents tu. Awak punya peraturan. Dia ada kat situ duduk dan kita kena faham lah macam dia banyak masalah orang sebab macam darab dalam 6.83 menunjukkan bahawa setiap RM1 modal dia dapat untung 6.84 sen. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okey dah Okey, kita pergi pula pada muka surat 17. Jadi saya ini belum lagi saya nak bincang. Jadi bagikan saya detail senarai orang yang membayar. Okey, ni muka surat 17. Kalau awak tengok dia perbandingan 2 tahun, 2 tahun ke ni? Tak, perbandingan 1 tahun tapi antara 2 kedai iaitu kedai Lai dengan kedai Wong Tak ingat berapa orang. Okey, jadi kita buka dua kolom Saya cuma nak bilangan. Bilangan yang bayar pendaftaran 21, bilangan yang hantar. Okey, yang ni muka surat. Yang awak minta ni Januari ke Februari? Okey, maknanya dia bayar 20 bulan ni bayar kedua orang. Senang je, nanti kita buat peraturan kita bincang balik.
Faedah ni banyak tak pernah kan? Okay. Okay. Lepas tu Januari, Februari pun dia orang dapat dah mesej tu. Okay, soalan yang ni. Sekejap saya betulkan sikit. Ada yang personal PM awak tanya apa? Dia tak hantar anak dia lah. Tapi dia bayar tak? Dia nak bayar. Tak untuk bulanan. Okay. Tapi dia nak bayar lah. Okay, ni sebelah senang sikit saya nak ni. Maknanya yang bayar Ni bukan. bulan pertama, bulan Januari. Mana betul? Kedai lai, kedai wong tadi kan? Bulan kedua ada 4 orang ni. Februari Islam. Orang lah. Dan Kedai dia lai. Macam mana dia bayar. Orang bagi rest lah. Kat sini kedai wong ya. Kan? Sebab di situ saya tengok dari Januari. Sekejap ya, saya nak ambil call jap. Apa-apa nanti update saya Okay, kedai lai, kedai wong ni kalau awak tengok. Hello? Ya, kat sana. Dah dekat-dekat lah dalam 5 minit ke 10 minit lagi kau datang. Oh ya ke? Dengan budak-budak. Saya tengah kelas. Budak dah turun tinggal kau untuk gambar kelas. Kau ambil jumpa tak? Ambil. Wah, saya tak ambil lagi ni. Sebab saya tengah kelas online. Okeylah, saya habiskan kelas. Macam mana kak? Tengah kelas online lah Kau kak. kena berhenti. Lepas tu sebab kau tak cakap nak online dah apa. Kenapa kena adjust? Tinggal bagi tahu tak. Sekarang budak-budak satu beratur tapi dia pun masih gambar seorang-seorang lah. Okey. Dalam 10 minit lagi. Tapi kau kena pakai jumpa dan sebagainya. Okey, tak apalah, saya habiskan. Okey, alright kak. Bye. Okay, ke mana kita nak tahu sebab dia kata pukul 12 malam. Oh, itu cepat sampai. Okey, cikgu terpaksa habiskan kat sini dulu. Yang ni cuba awak jawab dulu. Kita akan bincangkan dalam kelas akan datang. Nanti cikgu akan bagikan kehadiran pada awak. Okey, jadi hari ni semua sekali yang hadir ialah berapa orang ni? 41 orang. Tolak saya 40 lah. Okey, terima kasih. Selama ni pun dah keluar dah ni. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sorry ya, cikgu terpaksa berhentikan kat sini dulu. Kita sambung kelas akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima kasih cikgu.